Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi selamat malam. wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. InsyaAllah malam ni malam ke-37, malam kedua terakhir sebelum malam besok, malam terakhir. Alhamdulillah kita dah dapat istiqamah membaca amalan zikir-zikir himpunan daripada ayat-ayatul Quran yang dihimpunkan ke dalam satu himpunan yang dipanggil sebagai Ratibul Atas. Saya tetap ada soalan, orang tanya dan cakap macam baik kita baca Al-Quran. Saya cakap baca Al-Quran 30 juzuk kau boleh habis ke? Dalam masa 30 minit? Betul. Jadi kita tak boleh baca Al-Quran sepenuhnya, kita bacalah petikan-petikan ayat-ayat daripada Al-Quran yang dihimpunkan, yang dipanggil, yang menghimpunkan ni adalah orang yang Habib Umar Abdul Rahman Atas, orang yang orang-orang soleh yang menghimpunkan dia daripada ayat-ayatul Quran. Jadi dia, ada orang cakap lah, ada orang komen tu, saya kata ini Muslim ke bukan? Itu soalan saya. Sebab apa yang dibaca ni adalah ayatul Quran. Daripada Quran, tidak keluar daripada Quran. Kan? Tu cara-cara jawab saya macam tu. Saya bukan orang alim agama, jadi saya boleh jawab terus terang. Kan? Jadi dialah himpunan. Cuba kita baca sekejap lagi dan kita fahami. Setiap ayat ni adalah daripada Al-Quran ataupun adalah hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi kita baca sama-sama. Ratibul Atas, nama je Ratibul Atas sebab yang menghimpun dengan ni adalah Habib Umar Abdul Rahman Atas, insyaAllah. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita berada pada second last, dua malam yang terakhir. Lalu sebenarnya kita dah beristiqamah selama 37 malam ini. Saya pasti sahabat-sahabat semua telah terbiasa. Lalu mudah-mudahan insya-Allah dengan zikir-zikir, bacaan ayat Al-Quran yang telah dikumpulkan ini, dan ini bukanlah perkara baru. Banyak ulama yang kumpulkan bacaan mereka yang tersendiri, seperti Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ada bacaan zikirnya. Al-Ma'thurat, ada bacaan zikirnya. Manzil yang diamalkan oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, ada zikirnya. Lalu setiap orang dia ada zikir-zikir, dia baca daripada hadis. Contohnya macam Ma'thurat, zikir pagi petang, lalu dikumpulkan dan dinamakan sebagai ratib, himpunan zikir-zikir. Lalu sebenarnya bukanlah benda yang baru, tetapi telah banyak dilakukan oleh ulama yang terdahulu. Mungkin saya pasti kerana ramai yang belum pernah mendengar, dan di situlah datangnya sangkaan dan juga yang ni. Tapi sebenarnya dia ada buku dia, seperti Tok yang pernah sebut, Al-Qirtas. Al-Qirtas, Qaf, Ra, Ta, Alif, Sin. Saya pasti dalam bahasa Arab pun ada. Lalu di situ dihimpunkan daripada mana sumber-sumber setiap bacaan dia. Satu buku yang sangat menarik. Dan kenapa dibawakan zikir ini, semuanya ada dalam buku bernama Al-Qirtas tersebut. Lalu boleh rujuk, kerana ini bukanlah tempat untuk kita terangkan dalil dan lain-lain, tapi sebenarnya adalah amalan yang sangat powerful, kerana amalan zikir-zikir ini dikumpulkan seperti Dok selalu sebut, ketika mana tempat Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas pada waktu itu dilanda musibah, dilanda sihir, dilanda perkara yang tak baik, dan sangat-sangat bermanfaat ketika mana diamalkan. Moga-moga Allah SWT terima usaha ritual, usaha Dok yang mana mulakan ini sebelum PKP lagi, dan moga-moga kita boleh amalkan berkekalan insya-Allah. Jadi Ustaz. Alhamdulillah, kita pun dah lagi tinggal lagi 2 malam sebelum masuk pada malam pertama Ramadan. Betul. Lalu hari ini daripada pembacaan saya pun Alhamdulillah dengan berakhirnya, dia pun macam Allah aturkan Sya'ban dengan 25S. Sya'ban dengan S. Lalu saya pun hari ini tiba pada ayat menceritakan tentang, pada tajuk menceritakan tentang sunnah, tentang Rasulullah. Lalu ada satu perkataan yang menarik yang Dok sebut di situ bersama dengan Ustaz Ashraf, itulah pada bagaimana sebelum kedatangan Rasulullah. Lalu kalau kita tengok dalam surah An-Nisa, dalam surah Ali Imran pun Allah sebut, dalam surah Al-Jumu'ah pun Allah sebut, bagaimana Allah sebut wa in kanu, dan sesungguhnya adalah mereka min qablu, sebelum datangnya Rasulullah, lafi, pasti berada di dalam dhalalim mubin, kesesatan yang jelas. Lalu itu keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Tetapi apabila kelompok manusia yang sama ni, apabila mereka duduk bangun bersama dengan Nabi, mereka belajar daripada Nabi, mereka ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, yang luar biasanya
kelompok manusia ini daripada orang yang Allah sebut dhalalim mubin. Sangat jelas kesesatan dia, boleh berubah menjadi seorang yang mana radhiyallahu anhum wa radu'an. Itulah orang-orang yang Allah redha dengan mereka waktu mereka masih hidup dekat dunia, dan mereka pun redha dengan Allah. Dan itulah yang dok sebut sebagai the power of sunnah. Tapi sunnah itu sebenarnya keseluruhan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada cara sebenarnya, sebab sunnah itu bukan sekadar ibadah, daripada setiap sudut pergaulan, daripada sudut urusan rumah tangga, daripada sudut cara berfikir, daripada sudut bersangka baik, daripada sudut memaafkan, daripada setiap sudut leadership yang dok selalu tekankan. Lalu sebenarnya itulah hebatnya satu insan agung ini, yang mana dalam hidup luar biasa punya buku dipanggil sebagai The Power of Sunnah, yang mana itulah Rasulullah sebenarnya, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Ustaz. Dan ternyata kita probably tidak boleh dan tidak mungkin kita menjadi sebagaimana Rasulullah SAW. Perbuatan dia, sunnah kan perbuatan. Betul, sunnah Kita mungkin tak boleh menjadi 100%. Tapi orang kata kalau kita tak boleh nak buat semua, kita pun janganlah cuba nak tinggalkan semua. benar tak? Dan seumpama guru saya Habib Alwi selalu, bila mula-mula kenal dia akan selalu tegur saya. Masya-Allah. Dia akan selalu tegur saya banyak perkara. Contohnya bila saya duduk dengan dia ni, saya cerita-cerita je tak Ustaz cerita-cerita je. Betul tak? Jangan tanya saya dalil ke apa, Tidak. tak sempat nak buka-buka kitab dalil sekarang. Betul. Contoh bila saya duduk dengan dia, bila saya duduk-duduk, kalau tangan saya dulu saya suka duduk tangan saya macam ni. Tashbik, betul. Tashbik saya tak tahu. Saya tak pandai tu. Bila saya duduk macam ni, dia akan tolak tangan saya tu macam katalah Ustaz kan. Dia akan suruh buka. Okey. Dia tak bagi tangan kita macam ni. Ya. Saya tak pernah saya tanya dan dia kata sebab orang tua dia buat begitu. Betul. Tu bahasa dia orang senang. Betul. Orang tua kita buat macam tu, atuk dia Habib Umar Khod atas buat macam tu, Betul. keturunan dia buat macam tu, dan keturunan Rasulullah SAW buat macam tu. Betul. Dia kata kita ikut. Tapi kemudiannya saya tak tahu juga kan, saya Betul. suka nak tahu kenapa. Memang saya tahulah. Saya tahu kenapa dia. Jadi antara sebab dia paling simple, kita tak nak semudah sekecil tu, dia kata kita tak nak mengikut macam mana agama lain. Betul. Kan bila kita begitu disambung, dia macam kita tak nak sedikit pun, satu pun seumpama kita mengikut agama lain. Kan bila tangan tu. Saya pernah dengar ni. Pernah dibincangkan dalam fiqh juga, daripada dalam hadis, cuma saya tak ingat selengkapnya. Tapi masalah itu dibincangkan sebagai masalah tashbikul asabi, yang mana hukumnya adalah makruh, tak digalakkan untuk dilakukan begitu. Cuma ni saya tak ingat dia punya dalil, tapi kalau dirujuk dalam fiqh akan jumpa perbahasan tersebut. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW. Betul. Jadi saya ada lagi satu kisah. Betul. Kenapa? Kemudiannya yang saya tahu, saya tak tahu, jangan tanya saya dalil. Betul. Tapi ini adalah kisah ketika Rasulullah SAW mengangkat tangan dan berdoa antara dua Umar. Betul. Dia minta Allah bagi hidayat Betul. kepada Umar bin Khattab Umar Khattab dan dengan juga Ammar bin Hisham. jadi Umar juga. Betul. Jadi dia minta untuk diberikan hidayat. Betul. Betul petunjuk. Diberi petunjuk. Jadi antara dua Umar ni, ketika ni saya tak tahu macam mana sumber dia, Betul. tapi ketika Allah berikan hidayat tu, yang dapat hidayat kan Sayyidina Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan Umar satu lagi. Betul. Dan apa yang saya beritahu kisahnya ketika Rasulullah doa ni, ketika saat tu Umar yang seorang lagi yang tak dapat hidayat ni, tangan dia lah begitu. Oh, Abu Jahal Abu Jahal, Ammar bin Hisham nama dia. Abu Jahal. Jadi tangan dia adalah begitu. Tangan dia adalah seolah-olah tidak menerima ataupun menolak dalam posisi yang keadaan yang tidak masuk hidayah. Masya-Allah. Jadi wallahu alam, saya tak tahu. Tapi ini adalah apa yang diceritakan daripada Habib, dan saya macam itu lebih terkesan kepada saya lah, untuk saya ingat. Betul. Never do that. Betul. Jadi itu satu contoh. Betul, satu contoh. Kecil-kecil je. Kan perbuatan yang kita boleh. Okay, kita tak boleh buat semua, kita buatlah sikit. Betul. Kan macam ya Ustaz. Itu memang pepatah Arab menyebut la yudraku kullu la yutraku kullu. Benda yang tak boleh buat semua, jangan ditinggalkan semua. Usaha untuk buat setakat yang kita mampu, perlahan-perlahan kita tambah. Betul. Daripada hari ke hari. Macam kita tak mampu baca satu Quran. Betul. Kita boleh amal, kita boleh baca Yasin. Betul. Kan?
saya share dengan Ustaz dalam video tu kan. Bacaan Yasin 1 kali bersama dengan 10 kali. Khatam Quran, macam amalan-amalan kan. Jadi contohlah, kita baca Yasin, kita baca Qul Allah 3 kali bersama dengan Quran, contoh. Jadi terlalu banyak benda dalam hidup ni, sunnah ni yang kita boleh sedikit-sedikit cuba bawa dalam keluarga kita, wallahu alam. Dan the whole idea adalah bagi saya the whole key atau kunci kat sini hidup luar biasa adalah setiap hari kita meneliti ataupun kita cuba memperbaiki aspek-aspek kehidupan. Kalau saya ingat dalam kelas Nak Ubah Hidup, dalam kelas kita always menggariskan atau melihat 10 aspek kehidupan. Daripada 10 aspek ni, mana yang kita nak, apa yang kita nak perbaiki setiap satu ni. Daripada segi kerohanian, daripada amalan, daripada sumbangan, manfaat, kesihatan. Jadi journey dia panjang. Sangat panjang. Dia bukan satu hari kita tengok orang tu, oh hari ni, besok dia berubah semua. It's a process. It's a long process, and saya sendiri adalah going through long process throughout my journey. Satu persatu nak perbaiki sikit-sikit. Tak sempurna langsung. Tidak ada kesempurnaan, melainkan sentiasa nak perbaiki diri. So kalau saya ada sikit masa, saya nak bagi sedikit perkongsian saya yang saya share dengan Titan bagi tadi, dalam grup Titan. Jadi saya mengajak mereka ni mengira tentang masa. Saya buat kiraan. Kalau you all ada calculator, tolong kira. Cuba kira, cuba kita kira tentang umur. Saya calculator? Ada tak? Mari kita cuba. Boleh tak? Nak buat dia kena sikit calculator lah. Saya magic numbers ni, numbers dengan saya ni tak boleh nak dikonsisahkan Ustaz. Sebab saya bukan sebab mathematician. Taklah mathematician, tapi saya suka matematik. Jadi cuba kita kira. Ustaz umur apa? Umur saya 33 tau. InsyaAllah 33. Kalau kita ambil kesimpulan umur ni, kata 33 lengkap. Ustaz dah hidup berapa tahun? 33 tahun kan? 33. Kalau kita ambil hari, berapa hari? Kali kan lah Ustaz? Kali. 33 kali 365. 365. Dah 12,045 hari. 12,045 hari. Betul. Hari-hari Hari-hari. Cuba kalikan dengan jam pula, kali 24. Okey. Kali 24. Ya. Dah 289 89,000 jam Ustaz hidup. Besok lusa jam kita counting tak tahu. Betul. Yang dah habis 289,000 jam. Sangat banyak. Banyak Ustaz? Betul. Kita ingat nombor ni 289,000. Betul. Mari kita cuba lah. Satu hari orang average tidur berapa jam? Satu hari tidur kalaulah manusia yang biasa 8 jam dok. Tak, saya tak fikir 8 lah. 7. 7 jam tu mungkin ada lah. 6 jam, 7 jam. Orang 4 jam. Tapi saya ambil 7 lah. Okey. Kalau kita ambil orang tu tidur pukul 11, bangun pukul 5, 12, 1, 2, 3, 4, 5, lebih kurang 6 jam, 7 jam lah. 7 jam. Okay, kita kira 7 jam Ustaz hidup 31 tahun Betul. 33 tahun. Kita ambil 289 ni, ingat 289. Okay. Kita ambil 7 jam sehari, kalikan dengan 20, kalikan dengan 3 atau 65. Kali dengan 365. Ustaz dapat berapa jam? Dan 2,555. Kalikan dengan 33 Ustaz. Kali dengan 33, 84,000. Daripada 200 berapa ribu ni? 289,000. 9,000. Ustaz dah tidur 84,000 jam. Betul. 84,000 jam ni berapa hari Ustaz? Cuba kita bagi 24. Bagi dengan 24 dekat 3,000 hari dah. 3,000 hari. Bagi dengan 365 hari. Bagi dengan 365 hari. 9 tahun Ustaz. 9 tahun Daripada 33 tahun hidup Ustaz, 9 tahun tidur. Belum Ada masuk. Ustaz dah tak baik Ustaz. Belum Saya masuk lagi tu Ramadan. Ustaz, saya lagi lama tidur saya. Umur saya tahun ni dah 19, gurau je. Kan? Belum. 9 tahun tidur je. 9 tahun kita tidur je Ustaz dah 9 tahun. Kan? Kalau kita bayang hari ni orang menghadap social media 12 jam, kalau tak bermanfaat, Betul. kerja mengutuk orang, 12 jam mengutuk orang. Memecah belahkan keluarga, memecah Betul. belahkan organisasi, Mengabaikan keluarga, mengabaikan keluarga kan? juga. Sibuk dengan social media, Betul. kan? Bercinta dengan orang jauh, Betul. kan? Orang yang dekat sebelah dia tu tak ada kasih sayang. Banyak jam dah terabai. Betul. Kan? Jadi ini sunnah Rasulullah SAW juga. Betul. Balik pada ayat demi masa. Betul. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dan Allah akan tanya semua ni. Ya, pasti.
kan kalau kita tengok sebelum wal asr demi masa tu, ayat yang last pada surah At-Takatsur tu, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan kamu pasti ditanya tentang nikmat. Dan indahnya kalau kita tengok ijazul Quran, selepas daripada nikmat tu terus masuk surah wal asr demi masa. 9 tahun tidur, 9 tahun makan. Kan? Tapi itulah indah, macam memang sangat powerful buku Dok ni. Bila kita kembali pada depa sunnah, kalau dah 9 tahun tu diikut sunnah Nabi tidur, tak ada masalah. Dia kira ibadah 9 tahun tu. Kalau dia tidur solat isyak berjamaah. Betul. Kalau dia tidur walaupun dia tak tahajud malam tu, besok paginya dia berjemaah lagi. Betul. Dia umpama tidur sepanjang malam tu sunnah Rasulullah. Sepanjang malam dia beribadah. Betul. Jadi kalau tidur dengan baik. Betul. Bukanlah tak boleh tidur. Betul. Tapi tidur tu dengan mengikut sunnah. Betul. Kan? Atau tidur sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Betul. Ataupun sebelum tidur dia baca ayatul kursi. Betul. Kan? Ada hadis sebut sesiapa yang tidur dengan membaca ayatul kursi, dia adalah bahasa senang dia dijamin syurga. Yang menghalang dia masuk syurga hanyalah mati. Kematian. Kan? Jadi simple. Jadi kita boleh tukar, bukanlah jangan tidur. Tidak. Tapi saya pesan pada Titan saya ini adalah tentang betapa kita kena ada jadual hidup. Sebab dia orang ni baru habis kelas urus duit. Kan, dia spend satu hari sampai malam urus duit punya cerita, urus duit. Baguslah. Saya suka kalau dia belajar urus duit. Kalau orang kata nak belajar urus duit nak kena duit banyak. Saya kata, bahasa saya minta maaf Ustaz, kentut. Kan? Kalau duit kau sikit pun tak boleh nak urus, banyak. Bagaimana Allah nak bagi kau lagi banyak? Betul. Kan? Kalau banyak lagi hancur. Betul. Kan? Masa yang ada ni kau tak boleh urus, macam mana Allah nak bagi berkah masa? Allah. Jadi kalau kita membazir dengan masa, kita akan hilang keberkahan masa. Kalau kita membazir dengan duit, kita akan hilang keberkahan duit. Duit ni adalah, dia hanya akan bagi saya, kepada Allah akan bagi rezeki tu, dia akan bagi kepada semua orang kalau dia nak bagi. Betul. Saya cerita prinsip bagi saya, Allah akan bagi rezeki kepada orang yang dia nak bagi. Ada yang kurang kan? Allah bagi rezeki kepada siapa yang dia nak bagi. Allah naikkan kemuliaan kepada orang yang dia nak beri kemuliaan. Macam mana dia bagi kemuliaan? Dia bagi ilmu. Bila Allah nak beri kemuliaan kepada seseorang, dibukakan seseorang tu dengan jalan ilmu. Saya rasa ayat Quran tu. Hadis. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Saya tak apa tu semua. Saya sekolah Cina. Ustaz sekolah sampai South Africa, sampai mana. Saya tak belajar tu semua. Tapi saya pernah baca sikit-sikit ni dan dia buat saya always nak reflect benda tu. Jadi bila Allah nak muliakan seseorang, ditunjukkan, dinaikkan orang tu punya pangkat, kemuliaan dia dengan jalan ilmu. Kan? Dia bagi, macam mana dia bagi ilmu? Dia bagi petunjuk. Dia bagi orang yang menunjuk jalan. Macam mana buat ilmu? Kan? Hanya dengan ada petunjuk jalan. Jadi balik kepada ni tadi, demi masa kita semua kerugian. Kan? Kita rugi. Bukan saya bagi ceramah ni, saya cakap ni pengalaman saya tentang jadual ni tadi. Saya cakap kita ada duit. Umpama sekarang ni Ustaz diberi amanah untuk jaga sesuatu. Katalah saya kata, Ustaz ini barang saya, mungkin pembagian beras, Ustaz boleh jaga. Contoh, Ustaz jaga dengan baik, dengan teliti, dengan bagus, tersusun, dan bagi update pula tu. Ini berapa kilo ni, berapa beras ni, bagi untuk orang susah ni, semua senarai lengkap. Saya trust tak Ustaz nanti? Betul, percaya. Saya trust, saya akan bagi tak lagi Ustaz tanggungjawab. Benar tak? Ustaz bagus, saya bagi lagi tanggungjawab. Betul. Tanggungjawab tu yang macam saya trust. Betul. Kan, agihkan Ustaz bagi lagi Ustaz. Saya percaya Ustaz. Faham Ustaz bagi lagi. Betul. Jadi dipercayai, diberi tanggungjawab sebab orang tu bertanggungjawab. Benar tak? Dia amanah. Betul. Katalah na'uzubillah, bukan Ustaz lah korang dia. Tapi kalau Ustaz ni adalah kita bagi, tapi macam tak update sangat. Betul. Tak bagi tahu detail. Macam dia tidak, kan? Ustaz sendiri bawa balik, bagi saudara mak tu sendiri, kan? Contoh lah. Ustaz tak macam tu. Ustaz sangat baik Ustaz. Sangat bagus. Jadi contoh, kita pun rasa sanksi. Bila kita sanksi, kita nak bagi, kita nak bagi. Kita pun macam takut. Kan, bolehkah aku bagi dia ni? Jaga. Itu saya manusia ni. Of course Allah tu lain lah level dia. Tapi kalau kita faham konsep simple macam tu, kan, kita selalu menjadi misalan. Allah suruh kita berfikir. Kan, kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia bagi kita sesuatu dan kita jaga dengan baik, walaupun dia bagi kita kekayaan, kekuangan, tapi kita gunakan kewangan ni untuk siapa hak siapa. Betul. Kan, siapa yang hak-hak kat dalam tu. Kan, saya pesan pada Titan baru ni, zakat perniagaan, zakat emas, zakat harta, apa benda yang kita boleh buat cukup haul, kita kena bagi. Sedekah.
Nampak orang sibuk sedekah tapi zakat dia lupa. Itu dua benda yang berbeza ni. Sangat berbeza tak? Ustaz kan? Betul. Apa beza Ustaz? Satu wajib dan satu adalah Sunnah. ekstra sunnah. Ekstra sunnah. Yang dulu adalah zakat dulu. Betul. Kan zakat perniagaan, zakat pendapatan, Betul. zakat emas, zakat perak. Betul. Lagi kalau ada gandum, zakat gandum. Pertanian. Pertanian, kalau ada lembu, zakat. Saya tak tahu. Zakat binatang. Binatang, Ada. betul. Zakat binatang. Ini kena buka kitab lain, betul Ahmad Zain. Betul. Jadi apabila Allah bagi kita rezeki nikmat ni, kita gunakan bagi infak, gunakan zakat kita selesai. Dah bukan zakat-zakat, kita ada sedekah lagi. Jadi umpamakan macam menjaga amanah dengan baik. Betul. Jadi datang nanti umpamakan, baguslah dia ni, aku bagi dia lagi lah. Sebab dia bertanggungjawab. Betul. Hak orang dia bagi. Ya hak dia. Tapi hak dia kadang dia bagi juga. Betul. Itu contoh simbolik yang saya nak bagi kepada betapa kalau kita belajar untuk jaga apa yang sedikit tu insya-Allah boleh jadi banyak. Benar sangat. Duit yang sedikit kita jaga, dia boleh jadi banyak. Masa yang sedikit kita jaga, dia boleh jadi banyak. Dan apatah lagi duit kita jaga, kita nampak benda yang susah nak jaga masa. Duit hilang, last point saya nak cakap, duit hilang boleh cari. Kan? Aku rugilah, insya-Allah boleh cari. Saya pernah share, saya rugi berapa ratus ribu seberapa minit. InsyaAllah, memang Allah boleh ganti lebih baik. Duit hilang, boleh ganti. Tapi masa yang hilang, tak ada siapa boleh ganti. Kau ada harta seluruh alam pun, kau takkan boleh ganti masa. Wallahualam Ustaz. Terima kasih banyak Dok. Mudah-mudahan insya-Allah. Demi masa, itu ayat penting untuk kita ingat. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Itu dah macam muktamad dah Ustaz tadi tu. Dan sebab itu bila tengok tafsir pada satu menarik ni, Allah gunakan perkataan khusr. Khusr maksudnya kerugian. Dan selalunya kerugian ini yang memahaminya adalah orang seperti Dok, ahli perniagaan. Orang perniagaan. Faham untung rugi. Betul-betul rugi. Sebabnya kenapa Allah suruh kita faham masa itu untung rugi? Sebabnya kata para ulama tafsir, cuma saya lupa tafsir yang mana, apabila manusia itu hari esok lebih baik daripada hari ataupun hari ni lebih baik daripada semalam, maksudnya pada sudut amalan dia, kebaikan dia, sebenarnya dia untung. Masa tu untung. Dan kalaulah dia lebih buruk, dia rugi. Dan kalaulah sama, maka dia adalah tak rugi tak untung. Dan tak ada orang yang bila dia berniaga, dia nak sama. Dia mesti nak untung. Even lah. Dia even, dia tak ada. Break even, no. Orang tak nak break even. Orang nak profit. Betul tu. Orang tak nak loss. Break even pun tak bagus. Betul. Apa guna berniaga kalau break even? Hari-hari sama je. Sama je. Dan sebab itulah kata para Ramai orang macam tu Ustaz. Ramai ulama. berniaga bukan setakat break even, loss lagi ada. Betul tu. Bertahun-tahun. Kan? Niaga pun loss, betul lagi hidup. Allah, betul. Jadi sebab itulah kata orang atas Allah gunakan perkataan khusr, maksudnya rugi. Supaya kita faham masa itu daripada nilai sudut pandangan ahli perniagaan yang sebenar. Kita nak hari ini lebih baik daripada semalam. Macam mana nak dia lagi baik? Itu yang sambungan dia, ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Tapi nak cakap yang saya punya point ni Ustaz, sebagai manusia biasa yang tak ada ilmu agama yang tinggi Ustaz. Ramai lagi dahsyat-dahsyat boleh terbang langit semua bumi kan. Muktamad Allah letak kat depan tu. Demi masa sebenarnya manusia dalam kerugian. Memang point blank tajuk copywriting dia. Memang tahap dia lah faham. Melainkan. Oh gila. Melainkan tu. Itu je nak untuk dapatkan keuntungan. Kan? Melainkan mereka yang beriman, beramal soleh dengan berpesan-pesan kepada kebaikan. Betul. Ini berpesan-pesan. Ini berpesan-pesan betul. Dia tak semestinya untuk orang ada ilmu saja. Semua orang kena berpesan-pesan. Betul. Jadi mak kita bebel tu berpesan-pesan. Mak sebenarnya tengah menghidupkan ayat tu. Betul tak? Jadi demi masa manusia dalam kerugian. Semua orang dalam kerugian. Jadi maksudnya kita balance sheet kita dia dah rugi dulu. Semua orang ni sebenarnya, maksud kalau saya faham konsep saya lah, manusia biasa yang tak pandai Ustaz. Ayat tu mengatakan bila kita lahir ni sebenarnya kita dah rugi. So, kau dah rugi dah. Betul. Melainkan kau buat ni. Betul. Kalau tidak confirm rugi. Dah tak ada dah. Melainkan kau beriman, kan? Beriman, beramal soleh. Amal soleh itu maksudnya buat kebaikan. Betul, buat kebaikan. Buat perkara yang bermanfaat. Betul. Kan? Pada diri, pada keluarga, pada orang sekeliling. Ataupun dan juga berpesan-pesan. Betul. Remind each other. Pada kebenaran dan juga baru kau redeem. Benar. Kau tak rugi. Betul. Kau tak semua orang rugi. Semua orang rugi. Bottom line kau dah rugi dah. Kau lahir je dah rugi. Saya tadi 9 tahun tidur je. Membazir hidup. Allah Akbar. Kan? Adakah kita membazir hidup? Pembaziran
atau hidup ni satu manfaat. Bila Allah sebut dalam Quran, Ustaz saya ingat, kalau tak salah saya ada ayat ni. Maukah aku tunjukkan kau satu perniagaan yang tidak rugi? Benar. Ya, ada satu ayat Dalam surah As-Saff, hal adullukum ala tijarah, satu perniagaan yang tidak rugi. yang tidak rugi, dan perniagaan yang tidak rugi itu adalah tunjikum min azabin alim, perniagaan yang menjadikan kita tak masuk neraka. Sebab masuk je kita dalam neraka, kita rugi. Tak ada siapa boleh tahan neraka. Lalu itulah dia tu'minu nabillah. Allah tambah lagi beriman pada Allah wa rasulih, dan beriman pada Rasulullah, wa tujahiduna fi sabilillah, dan bersusah payah pada agama Allah, bi amwalikum, dengan harta, Dengan wa harta. anfusikum, diri kamu. Infak kan, dia Betul. berikan apa harta dan juga khidmat, Betul. contribute. Contribute dia. So the whole life is actually a business. Benar. The whole life sebenarnya satu perniagaan. So macam ni kita nak jadikan dia trade off, kan, untung rugi dunia akhirat, atau dapat dunia je tak dapat akhirat, atau tak dapat dua-dua. Betul. Wallahualam. Lepas tu ada juga last kali dok, ada perniagaan yang mana menjadikan kita dapat ekstra lagi. Of course. Dia seperti saham. Betul. Itulah antaranya Sedekah. anak, sedekah juga, anak juga. Sebab sedekah Passive, anak dengan ilmu, betul. Dia Residual, dia berterusan. berterusan dok, betul. Sedekah anak dengan ilmu Yang bermanfaat. Yang bila meninggal pun Betul. kita masih dapat pasif. Betul dok. Hebat betul. Saya faham tu, dan insya-Allah dia tak boleh buat banyak, buat sikit. Kan? That's why kadang-kadang last point yang saya rasa kita patut tekankan adalah, ni saya ingat diri saya juga, betapa kita kena bertanggungjawab dengan anak-anak ni punya pendidikan. Sebab ada satu ayat menyebut kita mak bapak lah, anak-anak umpama kain putih, Betul. kan? Mak bapak yang Menentukan. menentukan dia nak jadi macam mana, Yahudi ke Majusi ke. Betul. Kita paint it, kita decide apa yang kita buat pada dia, nanti kita tengok nanti hasil dia kemudian. Maksudnya saya cakap, apa yang kau buat hari ni, kau tengok nanti kemudian. Itulah Ustaz. Terima kasih banyak dok. Malam yang kedua terakhir nampaknya. Alhamdulillah, banyak manfaat saya dapat daripada buku ni. Alhamdulillah. Bermula daripada dok serahkan hari itu, saya tinggal lagi 4 poin dia. Lalu mudah-mudahan insya-Allah saya ucap terima kasih dok bagi buku ni sebagai hadiah. Saya pun selalunya jarang baca buku, maksudnya daripada sudut, tapi ialah buku ni menarik sebenarnya. Bila dikupaskan balik, bila ditengok daripada sudut, ialah dok saya sebut banyak orang bagi motivasi, tapi motivasi berlandaskan sunnah Rasulullah dan ayat Al-Quran, tak banyak orang buat begitu. Mudah-mudahan insya-Allah lebih banyak orang dapat manfaat daripada buku ini insya-Allah. InsyaAllah. Ada ramai tanya buku ni, kita tak jual buku ni. Menarik. Saya salah pula kat saya. Sebab kita ada di kedai buku, mungkin ada lagi, tapi kita dah tak buat, tak cetak dah. Lagi pun dah PKP semua, tak ada hilang yang boleh masih. Tapi saya fikir kita dah buat. I think kita jual mungkin ada 20,000, 30,000. Betul. Allah banyak juga many years ago. Tapi saya fikir bila kita bercakap dan sharing tu lebih intipati tu lagi menarik. Sebab dok yang punya idea dari situ. Allah ilhamkan. Alhamdulillah. So tulisan tu dia mesti datang ada punca kan, Betul. cause and effect. Kenapa saya tulis benda ni? Sebab ni. Kenapa saya tulis benda ni? Sebab benda ni. Ni tapi ni semua adalah memang Allah urungkan. Alhamdulillah. Macam saya share dengan Ustaz, macam mana saya keluarkan atau tuliskan atau simpulkan formula ni, dia over 12 years, 12 tahun. Macam mana saya mengajar, saya apply. Saya mengajar, saya apply dalam hidup. Saya macam tu, saya guna, saya apply, baru saya mengajar. Jadi bila saya apply, mula-mula 5 kan, 5S je, asal 5 je. Syukur, selawat, sedekah, salam, senyum, tak silap saya, 5 je. Kemudian bila saya mengajar lagi, dia bertambah lagi, sampai dia 25. Betul. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dok. Terima InsyaAllah. kasih. Kita malam esok mudah-mudahan kita dapat bersama. Terima kasih kepada anda yang menonton dengan keluarga. Saya dapat tahu ada yang baca dengan keluarga, duduk bersama-sama, pasang kat TV, Alhamdulillah. abaikan berita, kan? Abaikan berita dan membina buat sesuatu yang mungkin berkah insya-Allah untuk Amin ya keluarga. rabbal alamin. Last ayat yang saya selalu ingatkan diri saya adalah, saya tak saksi hadis, kata saya ayat dia macam, tahukah kau rumah-rumah yang adalah rumah
tahukah kau tentang rumah-rumah yang seperti rumah mayat? Macam tu lah. La taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah menjadikan rumah kamu seperti kubur. Seperti kubur. Nabi sebut dalam hadis, Correct. kena masukkan Al-Quran, Correct. masukkan zikrullah. Rumah kita akan jadi kubur bila tidak ada bacaan ayatul Quran, tidak dihidupkan Betul. dengan Quran, dengan zikir, dengan solat. Rumah kau tu kubur. Kalau nak faham. Jadi Allah bagi PKP supaya jangan jadi kubur betul-betul. Dok. Duduk rumah tu mengaji. Betul. Kan, tak boleh mengaji banyak, mengaji banyak. Betul. Allah kan, cakap tu dengan orang lain, cakap ni sendiri. Betul. Kan? Rumah boleh jadi kubur. Hati pun boleh jadi kubur, Ustaz. Allah. Kalau tak dihidupkan, Betul. tak dicahaya kan. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Tuan Hafiz silakan. Jazakumullah.